Selamat tengah hari semua. Hari ini kita masuk subtopik 5.1 minyak dan lemak dalam bab 5 kimia konsumer dan industri. Diharapkan pada akhir pembelajaran murid boleh membanding beza minyak dan lemak, menerangkan proses penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu melalui penghidrogenan dan mewajarkan penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian. Apakah perbezaan antara minyak dan lemak? Okay. Ini adalah satu persoalan yang pelajar harus fikirkan. Minyak dan lemak yang merupakan ester yang terhasil melalui tindak balas antara asid lemak dan gliserol. Mungkin kamu berasa hairan kenapa minyak dan lemak ialah ester. Kan ada minyak yang berbau wangi. Ada minyak yang neutral tak berbau. Gliserol ada nama lain, nama IUPAC-nya adalah propan 1,2,3 triol. Tindak balas antara asid lemak dan gliserol akan menghasilkan minyak. Minyak dan lemak merupakan sebahagian daripada keperluan diet manusia yang berfungsi untuk memberikan tenaga, penebat suhu badan dan juga membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin utama. Nilai kalori yang dibekalkan oleh lemak adalah paling tinggi. Dan fungsi lemak dalam badan kita boleh membolehkan kita rasa tak sejuk lah, sebab dia penebat suhu badan. Dan ada vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Pada suhu bilik, lemak lazimnya wujud dalam keadaan pepejal. Lemak dalam keadaan cecair dikenali sebagai minyak. Maksudnya, beza antara lemak dan minyak adalah pertama dari segi sumber. Minyak berasal daripada tumbuhan, manakala lemak berasal daripada haiwan. Manakala sifat fizik pada suhu bilik, maksud keadaan fiziknya pada suhu bilik bagi minyak adalah dalam keadaan cecair, lemak dalam keadaan pepejal. Maka minyak mempunyai takat lebur yang lebih rendah, manakala lemak mempunyai takat lebur yang lebih tinggi. Berbandingan dari segi kandungan asid lemak, minyak mengandungi peratus asid lemak tak tepu yang tinggi. Manakala lemak mengandungi peratus asid lemak tepu yang tinggi. Lemak ini mengandungi banyak kandungan kolesterol yang lebih tinggi. Asid lemak tepu salah satu adalah kolesterol. Contoh minyak adalah minyak sayuran seperti minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak biji, minyak bijan. Manakala lemak contoh mentega sebab berasal daripada lembu. Minyak sapi adalah lemak. Minyak soya, minyak kelapa adalah contoh minyak sayuran. Asid lemak mempunyai rantai karbon yang sangat panjang. Seperti ini. Sifat minyak atau lemak dia bergantung kepada jenis lemak yang terlibat dalam proses pengesteran bersama dengan gliserol. Contoh tindak balas pengesteran antara gliserol dan asid lemak untuk membentuk lemak. Ditunjukkan dalam raja 5.1.
Tina bahas pengeseran gliserol dan asid lemak menghasilkan lemak dan air. Tina balas antara satu molekul gliserol dengan 3 molekul asid lemak membentuk satu molekul lemak. R1, R2 dan R3 mewakili rantai hidrokarbon dalam asid lemak dan juga lemak. Okay. R1, R2 dan R3 adalah rantai hidrokarbon yang panjang. R1, R2 dan R3 mungkin sama atau berbeza. Okay. Dapatkah anda mengenal pasti kumpulan berfungsi yang terdapat pada asid lemak? Kumpulan berfungsinya adalah kumpulan karboksil, C double bond O OH. Kumpulan karboksil, okey? Maksud sejenis asid lemak sebenarnya dia macam asid karboksilik, okey? Tapi kita panggil asid lemak kerana kumpulan karboksilnya okey. Kumpulan berfungsi terdapat pada asid lemak dan gliserol. Kalau gliserol adalah kumpulan berfungsinya adalah hidroksil OH. Okay. Apakah ciri homolog bagi asid lemak dan gliserol? Okay. Asid lemak adalah ciri homolog asid karboksilik. Gliserol adalah ciri homolog alkohol. Tindak balas, okay, ini sudah. Okay. Walaupun minyak dan lemak tergolong dalam ciri homolog yang sama. Minyak dan lemak. Okay. Minyak dan lemak tergolong dalam ciri homolog yang sama. Itu asid karboksilik. Tetapi, terdapat ciri-ciri lah yang membezakan antara mereka. Ada 4 ciri ini ya. Okay, perbezaan lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tepu ialah lemak yang mengandungi asid lemak tepu, manakala lemak tak tepu mengandungi asid lemak tak tepu. Contoh asid lemak tepu ialah asid palmitik, asid laurik dan asid stearik. Manakala contoh asid lemak tak tepu adalah asid olik, asid linoleik dan asid linolenik. Asid lemak tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 dalam rantai hidrokarbon. Manakala asid lemak tepu hanya mempunyai ikatan tunggal dalam rantai karbon seperti yang ditunjukkan dalam darjah 5.2. Seperti perbandingan antara alkana dan alkina. Perbezaannya, alkana adalah
Okay, molekul hidrokarbon yang hanya terdiri daripada ikatan tunggal antara atom karbon. Manakala alkina adalah sebatian hidrokarbon yang terdapat sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara atom karbon. Okay. Tepu bermaksud tak ada ikatan ganda dua, hanya ada ikatan tunggal antara atom karbon saja. Tak tepu maksud ada ikatan ganda dua antara atom karbon dalam rantai karbon asid lemak itu. Kehadiran ikatan ganda dua ini menyebabkan asid lemak tak tepu mempunyai takat lebur yang rendah dan wujud dalam keadaan cecair. Penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu adalah melalui tindak balas penghidrogenan. So, tambah hidrogen ke dalam ikatan ganda dua. Jadi, ikatan ganda dua akan terbuka. Okay? Dan atom hidrogen akan masuklah ke dalam ikatan. Dan terhasil lemak tepu. Semasa tindak balas penghidrogenan, gas hidrogen disalurkan ke dalam minyak yang panas dengan kehadiran logam nikel sebagai mengkin. Ikatan ganda dua pada rantai karbon terbuka. So, ia akan terputus. Ikatan ganda dua antara atom karbon akan terputus dan atom hidrogen akan ditambah ke dalam rantai karbon. Darjah 5.3 menunjukkan contoh tindak balas penghidrogenan. Lemak tak tepu kepada lemak tepu. Jadi, dia akan hasilkan apa? Dari minyak sayuran, hasilnya adalah margarin. Penambahan atom-atom hidrogen pada rantai karbon menyebabkan jisim molekul bertambah dan seterusnya menyebabkan takat lebur serta takat jidi meningkat. Jadi, keadaan ini menerangkan kewujudan margarin planta sebagai pepeja pada suhu bilik walaupun dihasilkan daripada minyak. Antara minyak dan lemak yang manakah lebih tahan lama dan tidak mudah rosak? Mengapa? Okey, kita lihat. Ikatan ganda dua antara atom karbon ini adalah kumpulan berfungsi yang reaktif. Maksud dia akan mengalami pengoksidaan pada suhu yang tinggi utamanya. Apabila dia telah melalui penghidrogenan, hasilkan lemak tepu ataupun lemak sendiri yang berhasil daripada sumber haiwan tu sebenarnya lebih tahan lama. Kerana dia hanya ada ikatan tunggal antara atom karbon. Kurang mengalami pengoksidaan. Video ini nanti tengok share down dulu tu. Kita lihat mewajarkan pengguna minyak dan lemak dalam kehidupan kita. Minyak dan lemak memang banyak kegunaannya. Contoh, sebagai bahan api bio. Minyak dan lemak digunakan untuk menghasilkan bahan api bio seperti diesel. Untuk digunakan oleh kenderaan yang menggunakan enjin diesel.
Okey, nanti saya carikan itu video untuk kamu fahamkan ini. Kedua, minyak dia bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida pekat atau kalium hidroksida pekat. Dia akan menghasilkan sabun. Okey. Nanti pada subtopik kamu akan belajar tentang deterjen dan sabun. Besok. So, bahan penjagaan diri seperti pelembap kulit turut menggunakan minyak dalam penghasilannya. Seperti krim muka tu ada minyak, minyak boleh melembapkan kulit. Minyak, apabila kita mengambil minyak dalam pemakanan kita, so minyak selain membekalkan kita tenaga, ia akan membantu badan kita menyerap vitamin-vitamin penting yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K. Dan minyak dan lemak juga digunakan untuk penghasilan makanan ternakan untuk melengkapkan keperluan nutrisi untuk makanan haiwan. Walaupun minyak dan lemak mempunyai banyak manfaat, tapi pengambilan minyak dan lemak secara berlebihan dalam pemakanan kita akan menyebabkan masalah kesihatan seperti masalah jantung dan obesiti. Dan juga penyakit aterosklerosis atau pengerasan arteri yang lebih tinggi sekiranya lemak berlebihan yang diambil bersumberkan daripada haiwan atau lemak tepung. Dia mengandungi kolesterol. Lemak haiwan mengandungi kolesterol. Apakah kesan kandungan kolesterol tinggi dalam badan kita? Pernah belajar tak tentang aterosklerosis? Itu pemendapan kolesterol pada lumen arteri. Pemendapan kolesterol pada salur darah, ia akan menyebabkan lumen salur darah semakin sempit dan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi, ia akan membawa kepada penyakit seperti stroke, serangan jantung, aterosklerosis. Mengandungi kolesterol. Bila kita makan banyak makanan yang mengandungi lemak tepung, banyak makan daging contoh, ya kolesterol ini akan termendap. Kolesterol. Pada dinding lumen arteri. Atau dinding salur darah. Salur darah. So, kesannya akan menyebabkan penyakit aterosklerosis. Tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Tahun lepas ya ada tanya soalan ini dalam nombor 9.
Terusnya, itu saja hari ini. Setengah jam kan kita. Lagi setengah jam dulu buat tugasan dulu ya. Sekejap saya nak ambil kehadiran. Ujian pengesanan 2 akan dilaksanakan secara online guna Google Form. Semua sudah tahu kan? Bermula minggu pertama Julai ya. Sudah tahu kan? Belum. Belum. Nanti ya, selepas pengetua tanda tangan pada jadual pelaksanaan UP2 tu, kamu akan dapatlah jadual tu. Sekarang tak boleh share. So, minyak sayuran dan lemak haiwan mengandungi lemak tepung dan lemak tak tepung. Okay, mana satu yang mengandungi lemak tepung? Siapa boleh respon? Saya nak tanya soalan, tengok you ada alert tak? Nanti saya tunjukkan soalannya. Nampak? Besar kan? Okay, soalan ini. Raja 9.1 menunjukkan sebuah poster sayangi jantung anda. Kawal pengambilan makanan berlemak. Ambil lebih banyak minyak sayuran. Kurangkan lemak haiwan. Kalau kita banyak makan lemak haiwan, dinding salur darah kita akan menjadi ini. Ada lemak yang akan terkumpul pada dinding salur darah. Atau termendak. Soalannya, 4 markah dia tanya, minyak sayuran dan lemak haiwan mengandungi lemak tepung dan lemak tak tepung. Berdasarkan Darjah 9.1, kena pasti jenis lemak yang boleh menyebabkan perubahan keadaan arteri tersebut. Terangkan mengapa. Minyak sayuran dan lemak haiwan. Mana satu? Okey, dia pertama pelajar perlu kena pasti jenis lemak. Jenis lemak ada 2. Okey, lemak tepung dan lemak tak tepung. Jadi mana satu lemak boleh menyebabkan perubahan keadaan arteri tersebut? Yang ini you faham maksud tak? Okey. Apa yang berlaku? Okey, ini adalah pemendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri. Okey. Jadi lemak mana satu yang menyebabkan? Mana satu lemak akan mengandungi kandungan kolesterol yang lebih tinggi? Lemak tepung. Okey, betul. Lemak tepung. Okey, poin pertama. Lepas itu, poin kedua. Pelajar kena buat penerangan. Siapa nak cuba? Kandungan kolesterol. Okey, betul. Lemak tepung mengandungi kolesterol. Okey, lagi?
Apa yang berlaku? You terangkan perubahan ini. Gambar dia dah lukis. You buat ayat dia berdasarkan ini. Terdekat pada arteri. Terlekat. Istilah terlekat tak boleh guna. Kolesterol akan apa? Termendap. Termendap. Atau pergumpal kalau siap tengok. Ada lupa. Ada istilah-istilah yang tertentu yang jawapan terima saja. Okay. Tadi point 2 adalah lemak haiwan. Kamu perlu kata lemak haiwan mengandungi lemak tepung yang lebih banyak. Okay. Lemak tepung yang boleh menyebabkan sakit jantung dalam makan banyak. Kerana lemak dan apakah jenis minyak ke lemak? Lemak haiwan mengandungi banyak lemak tepung. Ketiga baru kata meningkatkan kolesterol. Tapi susun atau point ini tak penting lah. Yang penting you ada tulis, dia akan tanda walaupun you tulis point 3 dulu, point 2 yang kemudian pun tak apa. Tak perlu ikut urutan. Meningkatkan kolesterol, mengandungi kolesterol, ini semua boleh. Kolesterol adalah LDL. Tapi dalam skema kita tak terima LDL ini. Mungkin dalam bio you belajar lah. Dalam kimia kita simple je, kita kata kolesterol je. Tak ada kata itu kolesterol, bad kolesterol or good kolesterol, tak ada. So apa yang terjadi? Apakah yang akan berlaku pada kolesterol? Kolesterol ini akan berkumpal atau terenak atau terkumpul, melekat tadi. Ihan kata melekat betul, sorry. Atau pembentukan PLAK. Bergabung boleh. Pelajar sempat tulis ni. Ini latihan you kena buat buat dalam testpad. Nanti saya send tu soalan dalam grup. Dah? You hanya boleh print screen, Ya, itu sahaja untuk hari ini. Saya ambil kehadiran. Semua orang datang. Nampak? 31/31. Baik.
Okey, kita akan sambung lah. Sambung esok kita masuk sabun dan deterjen. Okey, terima kasih kepada semua pelajar. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu.